A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kaifa halukum jami'an? Taib. Assalamualaikum fi sihhati wa afiyah. Saya harapkan kamu semua dalam keadaan sihat sejahtera di rumah. InsyaAllah untuk hari ini seperti mana yang telah dijadualkan, bahawasanya hari ini adalah kelas bahasa Arab. Jadinya sebelum kita mulakan, boleh tak Ustaz minta pada semua yang ada di sini untuk bersedia memberi fokus dengan baik dan bersedia dari sudut hati, dari sudut akal, dari sudut pakaian dan sebagainya. Sebab antara adab-adab belajar, kita kena tahu bahawasanya seorang pelajar itu mesti bersedia. Kalau tak bersedia, Ustaz ajarlah 3,000 ilmu sekalipun, dia tak akan dapat apa-apa untuk hari ini. Jadi untuk memberkati pada hari ini, hayya naqra' ad-du'a ma'ana. Mari kita sama-sama membacakan doa supaya kita diterangi hati oleh supaya Allah menenangi hati kita pada hari ini, insya-Allah. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma aftah alaina hikmataka wanshur alaina min khazaini rahmatika ya arhamar rahimin. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amin ya rabbal alamin. Okey, baik. Untuk hari ini, seperti mana yang kita telah belajar minggu lepas, sesi yang lepas, iaitu berkenaan dengan al-arqam, al-a'dad wal arqam. Okey. Siapa ingat lagi? Ingat tak apa yang Ustaz ajar? Okey, baik. Tak apa. Yang tak ingat tu fi muskilah lah orang kata. Andakum muskilah. Kalau yang ingat, alhamdulillah. Yang ingat tu anta jayyidun, antum jayyidun, kamu semua terbaik. Yang masih tidak faham ataupun ada masalah dari sudut apa kita belajar ni, Ustaz, boleh PM Ustaz, no problem. Nanti Ustaz akan lampirkan sekali ataupun linkkan sekali dengan nombor telefon Ustaz, supaya siapa yang tak faham apa yang dari sudut apa yang Ustaz ajar ataupun pembelajaran kita untuk khususnya bahasa Arab, boleh PM Ustaz. Jangan risau. No charge, no bayaran. Okey, baik. InsyaAllah untuk hari ini kita akan bincangkan satu tajuk yang sangat familiar. Saya yakin kamu semua pun dah pernah belajar di sekolah kebangsaan. Dan sebelum ni saya rasa kamu dah pernah belajar di tahun 4, tahun 3, tahun dan bawah lah. Cuma tahun ni kita ada penambahan sikit dalam tajuk ini. Kalau tahun 4 mungkin kamu belajar berkenaan dengan nama itu saja. Tapi tahun ini kamu akan kena nama bercampur dengan perbuatan. Perbuatan apa? Itu akan datang, kita akan bincangkan. Cuma yang hari ini Ustaz nak bawa kamu semua refresh balik dari sudut kata ganti nama dalam bahasa Arab. Kata ganti nama dalam bahasa Arab kita sebut sebagai apa dalam bahasa Arab? Ingat tak? So hari ini kita akan bincangkan pembelajaran yang kedua, iaitu al-dhamairu. Al-dhamairu. Okey, baik. Al-dhamairu ni maksudnya apa? Bukannya kuih donat maupun kuih karipap. Okey? Okey. Al-dhamairu ni adalah kata ganti nama, jamak bagi dhamirun. Dhamirun. Asal dia dhamirun. Okey? Dhamirun. Okey. Dhamirun ni adalah kata ganti nama untuk mufrad atau seorang. Tapi bila dah jadi banyak kata ganti nama, banyak sangat, so jadi ad-dhamairu. Ad-dhamairu. Okey, baik. Kalau tak jelas pada tulisan Ustaz, boleh rujuk muka surat 5 dalam buku teks
kamu semua dah dapat, saya yakin semua dah dapat buku teks. Jadi boleh rujuk ke teks. InsyaAllah untuk hari ni kita akan bincangkan daripada muka 5 sampai dalam muka surat 8. Kalau sempat lah. Kalau tak sempat, kita sambung di hari yang lain, insya-Allah. Baik. Kalau kamu tengok surat 4, okey, ni surat 5, As-Safhatul Khamisah. Surat 5 dia menceritakan pertamanya adalah ad-dhamairu. Apa itu dhamairu? Adalah tulis dekat buku, adalah kata ganti nama. Kalau tak tulis, buat nota di buku lain. Lagi elok buat nota di buku lain. Okey, baik. Supaya apa? Kamu dapat tata bahasa dan vocabulary. Ataupun dalam bahasa Arab dia kalimat ataupun mufradat. Mufradat untuk kamu hafal. Benda ni tak rugi kalau kamu buat, sebab dia akan bantu kamu di hari yang lain. Dalam peperiksaan nanti kamu boleh ingat, oh aku pernah buat benda ni. So tak ada masalah lah. Okey, baik. Boleh Baik. Sebabkan hari ni kita buat secara rakaman, so nanti kalau ada apa-apa persoalan boleh PM kemudian. Kalau nak buat live nanti takut tak ramai yang boleh join. Jadi bila Ustaz buat rakaman ni, insya-Allah. Okey. Okey, baik. Kalau tengok pada permulaan yang pertama disebut al-dhamairu terbahagi kepada 3 pecahan sebenarnya. Cumanya dalam buku ini dah disebut 6 kan. Al-ghaibu, al-ghaibatu, al-mukhatabu, al-mukhatabatu, dan terakhir al-mutakallim. Maaf, 5 saja, 5 bahagian. Baik. Apa disebut dengan al-ghaibu ataupun al-ghaibatu? Al-ghaibu bermaksud, kalau bahasa mudah dia adalah orang yang tiada. Orang yang tiada di sisi kita. Contoh, Ahmad, Ustaz tengah bercakap dengan siapa? Contoh, Amin. Kalau kena-kenalah. Okey, Amin. Dan Ustaz sedang bercakap dengan Amin berkaitan tentang peribadi Ahmad. Contoh saya kata, Amin, kenapa dia tak hadir ke sekolah? Persoalan Ustaz sekarang ni, Ahmad tu berada bersama dengan Amin, dengan Ustaz atau tidak? Tak ada kan? Tak ada. Jadi sebab itulah dinamakan sebagai al-ghaibu, orang yang tak ada. Contohlah, kamu bercakap dengan Ustaz pasal adik kamu dekat rumah, ataupun cakap pasal mak kamu di tempat kerja, di rumah sebagainya. Okey, mak saya seorang yang cantik sebagainya lah, contoh. Okey, contoh. Okey. Jadi kita takkanlah kita gunakan kata-kata diri, Ustaz, mak saya, awak maksudnya awak mestilah bersaling ataupun bertentangan. Tapi bila mana orang tak ada, kita gunakan dia. Sama juga dengan al-ghaib. Cuma apa beza al-ghaib dengan al-ghaibah? Adalah al-ghaib adalah untuk muzakkar, lelaki. Contoh, kita cerita pasal Ahmad tadi. Ahmad, lelaki ke perempuan? Ahmad mesti lelaki, tak ada Siti Ahmad pula kan. Okey, baik. Yang kedua tadi kita sebut pasal maknya. Maknya confirm perempuan. Jadi kita tahu Ahmad itu adalah dia kepada muzakkar al-ghaibu. Dan maknya, mak siapa? Mak, contohlah mak Zafrul ke apa ke, dia adalah seorang perempuan. Jadi kita letak al-ghaibatu. Boleh setakat ni? Okey, baik. Dan dalam al-ghaib dengan al-ghaibatu tu, okey, dia ada beberapa domain yang terkandung dalam bahagian tersebut. Baik, tengok dalam pusat 5.
Ustaz terpaksa guna buku teks sebab Ustaz takut pada apa ni tak jelas untuk kamu semua. Jadi nak mudah senang cerita, boleh rujuk buku teks supaya kita lebih mudah untuk kefahaman pelajar kamu semua. Baik. Yang pertama al-ghaib, yang pertama adalah huwa. Disebut sebagai huwa. Huwa, maksud apa huwa? Apa maksud huwa? Okey, apa maksud huwa? Huwa adalah apa dia? Seorang lelaki. Okey, seorang lelaki. Tulis. Contoh, kita tadi bincangkan Ustaz Ahmad kan, betul tak? Ahmad. Ahmad itu dia adalah seorang lelaki. So kita gunakan dia seorang. Macam mana kalau dua Ustaz? Macam mana kalau tiga Ustaz? Okey, kita bincang ke bawah. Baik. Tengok bawah huwa tu adalah huma. Huma. Okey, huma. Huma maksud dua orang lelaki. Okey, dua orang lelaki. Contoh, Ahmad dan Zarif. Ahmad dan Zarif. Mereka tidak minum di kantin. Contoh. Okey, mereka tidak minum di kantin. Jadi, apa yang kita boleh gunakan untuk kalimah dua orang pelajar itu adalah huma, mereka, huma, Ahmad wa Zarif la yashraba fil mat'am. La yashraba fil mat'am. Mereka berdua, Ahmad dan Zarif, tidak minum di kantin. Baik, itu yang kalau dua orang. Kalau lebih dua orang, kita panggil apa dalam bahasa Arab? Yes, jamak. Okey, jamak ni ramai pelajar keliru bahawasanya jamak ni mesti tiga, ataupun dia tak boleh lebih tiga. Salah. Jamak adalah bermaksud dia mesti lebih daripada dua ke atas. Lebih daripada dua ke atas. Okey, baik. Okey, sambung tadi. Sorry. Apa tadi? Baik. Untuk seterusnya, kita masuk dalam bahagian al-ghaibah. Tadi muzakkar, seorang lelaki, dua orang lelaki, berapa lagi? Tiga orang lelaki. Okey. So kita masuk yang kedua ini, iaitu al-ghaibah. Mana al-ghaibah? Sama juga, orang yang tiada sisi tapi khusus untuk muannas. Mana muannas? Kalau kita bahasa mudah kita adalah untuk perempuan lah. Untuk wanita sebagainya. Kalimah yang ada ta marbutah itu adalah untuk muannas. Baik. Hiya. Mana hiya? Sama juga. Hiya bermaksud dia, tetapi merujuk kepada dia seorang perempuan. Contoh tadi kita bincang pasal mak siapa? Mak Ali ke mak apalah. Kan? Mak dia, ataupun Ustaz tengah bercakap dengan siapa nama? Damia. Okey, Damia, apa pekerjaan mak kamu? Contoh Ustaz tanya. Lepas tu Damia jawab, dia seorang polis. Dia seorang polis. Okey, jadi bermaksud sekarang ini, hiya ini adalah merujuk kepada siapa? Maknya. Dia. Maknya tu perempuan, hiya. Jadi kalaulah contoh kita nak nyatakan dalam bahasa Arab, jangan kita kata huwa ummi ya'lamu, ataupun ya'lamu kasyurti. Dia ummi saya atau ibu saya, ya'lamu bekerja sebagai polis. Kenapa gunakan huwa? Sebab kenapa gunakan huwa?
Salah jawapan dia. Siapa yang gunakan huwa, salah jawapan dia. Sebenarnya jawapan dia adalah apa dia? Hiya. Hiya. Okey, baik. Boleh Boleh. Okey, hari ni Ustaz, walaupun di dalam rumah Ustaz mengajar, tapi pepeluh tu tetap ada supaya membakar kalori yang ada, insya-Allah. Okey, baik. Semua okey Baru minit. Okey. Seterusnya adalah huma. Huma, mana huma? Huma pun sama juga yang tadi kita bincangkan, dua orang. Contoh, Fatimah dan Halimah, mereka berdua adalah pelajar terbaik di sekolah. Ya. Huma at-talibatani najihatani fil madrasati. Apa maksudnya? Mereka berdua, iaitu Fatimah dan Halimah, adalah mereka pelajar yang berjaya, pelajar cemerlang di sekolah. Jadi kita gunakan maksudnya huma itu adalah kepada mereka berdua. Okey? Jelas? Ataupun hum talibuna 5 ali ataupun khamsatul ali yakuluna fil mat'am. Mereka pelajar lelaki 5 ali, mereka makan di kantin. Okey. Kalau untuk perempuan pula atau muannas pula, kita masuk pada hun. Hun, sebut betul? Hunna. Hunna ni apa? Hunna ni untuk mereka yang ramai. Contoh 3 orang, 5 orang, 10 orang, kita gunakan hunna, tak boleh gunakan huma. Huma hanya syarat dia 2 orang saja. Lebih 2 dia bukan jadi musanna, dia jadi jamak. Kalau kurang 2 jadi mufradah ataupun mufrad. Boleh faham? Okey, baik. Jadinya Ustaz nak pastikan nampak tak benda ni. Okey. Sebut tadi al-ghaib, al-ghaibah. Kita tengok contoh dah sebut tadi kan. Kemudian kita masuk pada al-mukhatabah. Okey, Ustaz adjust sikit. Okey, baik. Baik, mukhatabah. Mukhatabah bermaksud apa? Bermaksud yang kita bincangkan itu orang yang sedang bercakap dengan kita. Contohlah, ustaz sekarang tengah bercakap dengan kamu, anggap je lah macam mana. Okey, baik. Okey, baik. Contoh, Ali, ustaz tengah bercakap dengan siapa Husin. Contoh, Husin, awak dah makan ke belum, Husin? Contoh ustaz tanya kat Husin, awak dah makan ke belum? Sekarang ni ustaz gunakan perkataan dia tak? Tak dah. Sebab ustaz bercakap dengan orang yang wujud di hadapan ustaz. Bermaksud ustaz sedang berinteraksi ataupun sedang bercakap dengan Husin. Jelas? Itu maksudnya al-mukhatabu atau mukhatabah. Okey? Jadi sebut al-mukhatab ni mesti orang yang sedang bercakap dengan kita lah. Macam kamu cakap dengan mak kamu seharian kan, itu kamu sedang bercakap dua hala. Kalau kamu cakap seorang-seorang, itu namanya berangan. Okey, baik. Okey. Kalau kamu cakap seorang-seorang, tak berangan, mimpi. Itu je lah. Okey. Jadi mukhatabah sama juga. Mukhatab hanya untuk muzakkar, mukhatabah hanya untuk lelaki. Okey, baik. Contoh, ustaz sedang bercakap dengan kamu semua sekarang ni. Bayangkan ustaz sedang bercakap dalam kelas. Jangan tutup mata, kan tidur. So bayangkan. Okey. Okey, kamu semua ustaz minta sila duduk dalam keadaan yang selesa dan bersedia. Kamu semua diminta untuk duduk dalam keadaan selesa dan bersedia. Nampak tak ustaz guna kamu semua? Okey, kamu semua. Ustaz tak gunakan okey mereka semua minta duduk dalam keadaan sedia dan selesa.
Mereka semua. Ustaz ni betul ni. Mereka semua tu macam mana Ustaz? Ustaz cakap dengan siapa sebenarnya? Sudah. Okay. So kamu kena jelas bahawasanya adalah mereka untuk orang yang tak ada di sisi kita. Tapi bila Ustaz kata mukhatab adalah Ustaz sedang bercakap dengan kamu. Okey, kamu berdua, Ali dan Abu, kamu berdua diminta untuk baca Quran muka surat sekian. Jelas? Kamu berdua diminta untuk baca muka surat sekian. Maksudnya Ustaz bagi arahan ataupun sedang bercakap dengan Abu dan Ali berkenaan dengan apa yang Ustaz minta pada mereka berdua. Jadi itu maksudnya mukhatab, orang yang kita sedang berinteraksi ataupun bercakap. Okey. Ada soalan? Tak ada soalan. Tak apa, nanti kalau tak faham nanti boleh PM Ustaz, nanti Ustaz akan terus jawablah siapa yang tak faham. Saya minta sangat dalam waktu PKP ni memang kita agak sukar, termasuklah guru-guru yang ada sekarang ni. Tapi insya-Allah kita doalah, doa, jangan banyak mengeluh, jangan banyak merungut. Mungkin ada hikmah yang Allah nak tunjukkan kepada kita semua. Mungkin tidak hari ni, esok, tak mungkin esok akan datang. Walaupun ada yang sedang diuji dan sebagainya, kita doa sama-sama. Kita doa sama-sama, lagi kadang masuk bulan Rajab. Jangan lupa doakan untuk rakan kita, ibu bapa kita, guru-guru kita, sahabat-sahabat kita, jangan kita semualah yang kita kenali, supaya kita dimudahkan urusan. Walaupun dalam keadaan yang sangat kritikal, saya yakin ada yang mak ayah yang sedang ditimpa kesusahan, tapi insya-Allah lah rahmat Allah tu luas. Okey, baik. Itu selingan lah. Okey, selingan supaya kamu dapat fokus balik dengan Ustaz. Ada yang dah tidur dah? Okey, baik. Baik, seterusnya. Okey, dalam mukhatab, okey, tengok surat 5 lagi. Dalam mukhatab kita ada 6 juga, antaranya anta. Okey, tengok tuan-tuan. Anta. Baik, bagus. Sebut betul-betul anta. Okey, good. Ahsantum. Okey, anta maksudnya apa? Bukannya anta surat. Okey, anta maksudnya awak ataupun kamu untuk seorang lelaki. Kalau perempuan Ustaz, sabar, relax, tenang. Kita pergi satu-satu. Jangan ikut proses saja. Jangan terus nak meloncat ke tempat lain. Okey, anta untuk seorang lelaki. Baik. Kalau dua orang lelaki kita panggil apa? Antuma. Apa dia? Antuma. Okey. Kalau untuk ramai lelaki, apa kita panggil apa? Antum. Antum. Baik. Contoh Ustaz guna perkataan anta. Contoh anta talibun, adakah awak seorang lelaki? Adakah awak seorang pelajar lelaki? Anta talibun, maksudnya seorang. Kalau Ustaz tanya, anta, adakah awak? Talibani, adakah awak berdua ni, kamu berdua ni, Ali dan Ahmad ni adalah pelajar lelaki? Confirm dah nama Ali Ahmad kan? Jangan krisis identiti. Dan yang ketiga ni adalah antum, kamu semua ni pelajar sekolah mana? Antum, ayu antum talibun, kamu semua ni pelajar sekolah mana? Okey, jelas? Okey, tak apa, kita pergi slow-slow. Saya minta sangat, benda ni memang agak sukar lah nak mengajar secara di jarak jauh ni, sekali lagi dengan keadaan macam ni. InsyaAllah doakanlah. Okey. Okey, baik. Anti, maksudnya apa ya anti? Okey, untuk apa? Untuk
muzakkar lelaki. Okey. Kalau untuk muannas pula, untuk perempuan. Bukan start perempuan lah. Maksud contoh. Okey, baik. Anti adalah seorang perempuan ataupun seorang wanita. Contoh, anti talibatun fi hazihil madrasati. Kamu seorang pelajar perempuan adalah pelajar sekolah di sekolah ini. Kalau perempuan tu ada 2 orang, kita jadikan disebut antuma, sama sahaja, antuma. Okey. Kalau ada ramai macam mana sebut? Ramai macam mana? Jadi antunna, yang ni orang ni. Antunna. Okey. Antun, sebut antunna. Okey, good. Ahsantum. Okey, jadi itulah kita jelaskan bahawasanya mukhatab adalah orang yang sedang bercakap dengan kita. Macam kamu buat hari, datang sekolah, jumpa kawan, kau buat apa ini, kau makan apa ini, kau buat bekal apa ini, kau kan. Itu maksudnya mukhatab, kita sedang bercakap dengan dia. Contoh, kamu datang sekolah, kamu jumpa kawan kamu, dia tu kenapa tak datang sekolah? Dia tu kenapa tak datang sekolah? Kan? Jadi itu adalah al-ghaib, yang tiada dekat di sisi kita. Baik, yang terakhir adalah al-mutakallim. Al-mutakallim bermaksud apa? Dia mewakili diri dia sendiri. Contoh, saya Ustaz Ashraf. Saya mengajar bahasa Arab tahun 5 di Sekolah Rendah Agama Bandar Baru Salak Tinggi, Sepang. Saya. Itu saya lah. Kalau bahasanya lagi diguna aku. Kan? Kalau nak lorak lain, kawe, ambo. Itu maksudnya samalah. Tapi dalam bahasa Arab kita gunakan satu perkataan saja. Baiklah muzakkar ke muannas ke, kita guna satu juga, iaitu apa dia? Ana. Sebut ana, saya. Ana muallimun fi madrasati ad-diniyah al-ibtidaiyah ad-diniyah Bandar Baru Salak Tinggi. Okey. Saya guru di sekolah agama rendah atau sekolah rendah agama Bandar Baru Salak Tinggi. Okey, jelas. Contoh kamu, contoh kamulah, kau ustaz lah. Ana talibun fil madrasati al-ibtidaiyati ad-diniyati Bandar Baru Salak Tinggi. Saya pelajar sekolah agama rendah agama Bandar Baru Salak Tinggi. Okey. Baik, jelas? Baik, tak apa, insya-Allah. Pelan-pelan, kayu-kayu pelan-pelan. Okey. Dan dalam mutakallim, dia hanya ada guna dua sahaja. Iaitu ana dengan nahnu. Okey, apa beza ana nahnu pula? Kalau ana dah hanya seorang saja, mufrad. Okey. Tapi kalau nahnu, kami, kita, dia mewakili muannas dan juga musanna dan juga jamak. Contohlah 2 orang, ustaz dan contoh guru lain, seorang, Ustaz Sofi ke, Ustaz Nur Arifin ke, disebut kami berdua nahnu muallimani. Kami berdua adalah guru lelaki. Okey. Contoh lain, kalau Ustazah Aziyah, Ustazah Bazli sebut nahnu muallimatani. Kami berdua adalah guru perempuan. Kalau lah ramai-ramai cikgu dekat sekolah tu campur lelaki perempuan, nak panggil macam mana? Siapa tahu?
Okey. Kita sebut juga nahnu. Kami semua guru-guru di sekolah ini muallimuna. Kenapa gunakan mu'muna? Nama tak mati. Tak apa, itu tajuk yang akan datang. Jangan risau. Jangan risau. Jangan pening-pening. Yang penting sekali Ustaz nak tahu, Ustaz pernah pastikan kamu semua kenal apa penggunaan ana, apa itu nahnu, apa itu huwa, apa itu hiya, apa itu anta, apa itu antuma dan apa itu antunna. Baik, jelas? Ada soalan? Kalau soalan tak tanya sekarang lah. Okey, baik, insya-Allah. Baik, nanti Ustaz akan kepilkan sekali dengan nota untuk kamu lebih jelas, supaya kamu nampak perbezaan setiap apa yang Ustaz sampaikan. Dan Ustaz harapkan apa yang kita bincangkan hari ini, pertama, cuba kita amalkan di rumah. Diamalkan di rumah. Contohlah hari ini, hari Jumaat adalah hari berbahasa Arab. Jadikan rumah kamu tu seperti sekolah. Kawin baitukum kal madrasati. Jadikan rumah kamu itu seperti sekolah. Contoh hari Jumaat, cakap dengan mak, ya Ummi, ana nak makan nasi goreng. Contoh. Saya nak makan goreng. Walaupun mak kamu rasa macam membuat tak apalah. Dia penting tahu anak dia tengah belajar. Kalau takkan mak kamu takkan marah kalau kamu cakap macam tu. Melainkan kalau kamu minta main game, memang kena marah lah. Okey? Baik? InsyaAllah kita akan jumpa di hari yang lain. Dan Ustaz akan kepilkan sekali dengan, lupa, saya kepil sekali dengan nota. Sebelum tu, baik, tengok balik muka surat. Tak apa. Okey, saya rasa sampai sini saja untuk hari ini. Jadi insya-Allah kalau ada persoalan nanti Ustaz akan tekskan sekali dengan nombor telefon. Kalau sekiranya ada permasalahan ataupun ketidakfahaman kamu dalam bab ini, boleh terus rujuk. Kalau boleh call pun tak apa, terus Ustaz boleh terus cakap. Kalau message takut Ustaz baca lambat dan respon lambat. Okey, wallahu alam, siru ala barakatillah. Jaga kesihatan, jaga diri, insya-Allah. Moga-moga Allah memberi kita yang terbaik. Banyakkan berdoa. 2 perkara jangan tinggal. Pertama, jangan tinggal solat. Yang kedua, jangan tinggal baca Al-Quran. Wallahu alam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi.